Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya sekalian, khususnya Alia dengan Kerai dan adik-adik yang berada di luar sana, insya-Allah peminat-peminat matematik cikgu melalui YouTube Cikgu Umar Maths Guru, insya-Allah. Jadi dalam episod yang kelima ini kita telah cover iaitu item yang ketiga, iaitu mengenai cara nak membina anti-pattern ajaib ataupun anti-magic square dengan menggunakan dua teknik, satu spiral in dan satu spiral out. Jadi cikgu harap semua anda semua telah faham tentang bagaimana teknik membuatnya. Adakah anda faham, Alia? Kerai? Kalau bagi nombor apa-apa pun boleh buat menggunakan teknik di antara dua teknik tu, spiral in, spiral out. Okey, alhamdulillah. Jadi sekarang kita pergi kepada episod ataupun item yang keempat dalam episod yang kelima ini, iaitu satu lagi item yang lebih mencabar, iaitu memanglah kita pergi dah, iaitu degenerated triangle, mencari the area of the degenerated triangle. Jadi triangle tu diberi ukuran dia 52, 17 dan 35. Jadi jawapannya akan cikgu kongsikan di whiteboard nanti, insya-Allah. Dan perkara ini sangat-sangat mencabar. Dia melibatkan dua teknik. Satu dengan cara geometri. Bagaimana geometri kita boleh buktikan bahawa segitiga yang diwakili oleh ukuran-ukuran itu memang tidak wujud di alam realiti. Iaitu jawapannya luasannya ialah sifar. Dan kita mantapkan lagi, kita sokong lagi, kita sahkan lagi dengan cara algebra. Kita gunakan satu teorem nama dia Heron's formula. Jadi Heron ini digelar nama dianya Hero of Alexandria. Dia hidup pada tahun sebelum Masehi, dekat-dekat dengan tahun Masehi dah, iaitu pada tahun 80. Dia discover teorem ni, iaitu dinamakan Heron's formula, untuk membuktikan bahawa dengan menggunakan algebra segitiga itu juga tidak ada keluasan, sifar keluasannya. Jadi cikgu akan terangkan di whiteboard nanti, insya-Allah. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kita sekarang berpindah kepada item yang keempat, dinamakan segitiga type, ataupun in English we call it the degenerated triangle. Ini satu puzzle yang boleh memberi apa kesukaran kepada peminat-peminat matematik. Bagaimana kita diminta untuk mencari the area of this triangle, keluasan segitiga itu. Jadi kebanyakan orang, tak kira lah apa-apa cikgu ke pelajar ke, tak kira, minta maaf. Jadi apabila dia tengok gini, dia menggunakan formula 1/2 dasar kali tinggi, half base time height in English. Jadi di sini kita tak boleh guna formula tu sebab kita tidak tahu tinggi di mana, dasar segitiga di mana. Sebab kita belajar di tingkatan 2 dulu, cikgu kata dasar tinggi tu dia berjumpa dengan sudut 90 darjah. Sini tidak ada sudut 90 darjah. Jadi kita tak boleh buat formula 1/2 dasar kali tinggi. Jadi kita kena fikir kaedah lain, cara lain. Jadi kaedah lainnya ialah adik-adik dengan secara geometri. Jadi segitiga ini garisan lurus itu. Jadi BC, sini B, sini C. BC ni panjang dia 52 unit lah. Okey, sekarang BA ni A katalah duduk di sini A. Jadi panjang A di sini, BA ni panjang dia ialah 17 unit, 17 unit, dan AC ni panjang dia 35 unit. Jadi kalau kita tengok secara geometri, garisan ini ialah dia bertindan. Dia tidak membentuk sebarang segitiga. Kalau ukurannya ialah the longest side sama dengan jumlah dua yang shorter side. Jadi 52, 17 sampai 35 dapat 52. Jadi garisan itu akan bertindak. Dia tidak akan membentuk sebarang segitiga. Contohnya ialah BA 17, AC 35, jumlah dua itu jadi 52. Dia tidak akan wujud segitiga. Jadi cikgu lukis gambar rajah ni sebagai satu ilusi saja. Satu ilusi yang tidak sampai wujud ke alam realiti. Jadi tidak ada. Jadi jawapannya ialah segitiga itu tak wujud, dan jawapan dia keluasannya ialah sifar unit persegi. Sebab dia tidak wujud segitiga. Okey, itu secara geometri. Jadi yang dalam soalan tu dia offer kepada adik-adik untuk kalau dapat jawapan, kita bagi tanah ni yang duduk di salah satu tempat yang paling mahal sekali di atas muka bumi ni. Jadi ambil hadiah tu. Jadi adik nak dapat hadiah macam mana? Tanah ni luas, sifar tak dapat lah. Sekarang kita pergi kepada yang kedua dengan secara algebra. Cara algebra ni, okey adik-adik, ni hebatnya matematik ni. Cara algebra, kita menggunakan formula yang dijumpai oleh seorang Mesir, iaitu pada tahun yang ke-80 sebelum Masehi. Nama dia Heron's formula. Okay, Heron's formula. Heron's
S formula. Ni formula ni mahal ya, formula. Saat ini kita bukti dengan cara geometri, benda itu tak wujud, tidak membentuk sembarang segitiga, keluasan dia sifar. Jadi kita mantapkan lagi kefahaman ini dengan menggunakan Heron's formula. Heron's formula ni adik-adik jangan takut. Jadi formulanya ialah keluasan segitiga ABC itu, keluasan segitiga ABC sama dengan square root ni. Adik jangan takut square root ni, bukan payah. Square root ni sama S tolak A, S tolak B dan S tolak C. Adik jangan takut pada algebra ABC, jangan takut, mudah saja. Jadi cikgu tulis dah. Baik, sekarang di mana S ni nilai dia ialah S ni sama dengan 1/2 A campur B campur C. Okey, jadi kalau sini BC ni ialah panjang dia A lah kita kata. Kalau ni B ni panjang dia B. Kalau ni serta dengan C panjang dia C di sini. Jadi kita gantikan dengan nilai tu. Jadi S sama dengan A ni berapa? A 52. Gantilah 52. B ganti dengan 35. C ganti dengan 17. Jadi maknanya 1/2 kali dengan 104 sama dengan 52. Jadi S nilainya sama dengan 52. Boleh ikuti ya. S tu sama dengan 52. Jadi apabila S ni sama dengan 52, kita masuk ke dalam yang ni. Masuk dalam formula ni, iaitu dia akan menjadi, jadi formula tu square root punca kuasa 2 S tolak A, S tolak B, S tolak C. Ini luas segitiga ABC mengikut Heron's formula, mengikut Heron. Jadi sekarang kita gantikan. Jadi square root S ni kita ganti dengan 52. S tolak A, S tu 52. A ni 52 juga. Jadi tolak 52 lah. Jadi sekat ni pun kita boleh faham dah. 52 tolak 52 sifar. Jadi apa-apa kali dengan sifar, jawapan dia sifar. Oleh sebab itu segitiga ni memang sifar, dia tidak ada keluasan. Jadi confirm pada geometri tadi, Heron's formula ni. Jadi memang tak wujud segitiga tu di alam nyata, dia wujud dalam ilusi saja, fantasi saja. Jadi tidak ada keluasan, dia kosong. Itulah jawapan dia, insya-Allah adik-adik. Terima kasih.